Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Sarah Nadine dari kelas 5 Al-Mu'minun. Pada pagi yang penuh barakah ini, Ana mewakili pengawas PSM akan berkongsi tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Tahukah kawan-kawan, bila sebut tentang sunnah, ia adalah amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan sepanjang hidup baginda. Banyak pahala tau kawan-kawan. Kalau kita buat amalan sunnah walaupun kita tak berpeluang jumpa baginda. Jom buat sama-sama 11 amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Sunnah yang pertama, segera berbuka. Dari Sa'd bin Sa'ad radhiyallahu anhum bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan sentiasa berada dalam kebaikan selama mana dia menyegerakan berbuka puasa. Muttafaqun alaih. Kita akan sentiasa dalam keadaan baik selagi kita menyegerakan berbuka puasa. Itulah yang membeza puasa kita dan agama lain. Sunnah yang kedua, berbuka dengan tamar atau kurma. Dari Salman bin Amir radhiyallahu anhum, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang daripada kamu berbuka puasa, hendaklah dia berbuka dengan tamar. Jika tidak ada, berbukalah dengan seteguk air kerana ia suci. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi kita mulakan berbuka dengan kurma dan air masak terlebih dahulu ya kawan-kawan. Sunnah yang ketiga, melewatkan sahur. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersahurlah kamu kerana pada sahur itu ada keberkatan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan lupa bersahur ya kawan-kawan, meski sahur tau. Sunnah keempat, meninggalkan perkataan cercaan dan sia-sia. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhum bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa Allah berfirman, setiap amalan anak Adam baginya pahala kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untuk aku dan aku akan memberikan ganjarannya. Puasa itu perisai. Jika salah seorang daripada kamu berpuasa, hendaklah dia tidak bercakap keji, bercakap kotor dan haki hamun. Jika ada mencelanya, hendaklah dia menyebut, sesungguhnya aku berpuasa. Muttafaqun alaih. Kalau rasa marah je, sebut ini saim, sesungguhnya ana sedang berpuasa. Sunnah kelima, menunaikan salat tarawih dan merebut ganjaran Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan solat tarawih dengan imam yang mengharapkan ganjaran pahala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah keenam, menghidupkan malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan imam yang mengharapkan ganjaran pahala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jom solat malam dan semoga Allah izinkan kita jumpa malam Lailatul Qadar. Sunnah ketujuh, memanfaatkan Ramadan dengan berzikir dan bersedekah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum pernah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan semulia-mulia manusia. Baginda amat mulia, paling mulia, terutama di bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Jangan lupa infak bila pengawas PSM datang. Kelas ya kawan-kawan. Sunnah ke-8, berdoa sepanjang hari, khususnya ketika berbuka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang berpuasa tidak akan ditolak doanya. Riwayat Ibnu Majah. Sunnah ke-9, menghidupkan 10 malam terakhir. Dari Aisyah radhiyallahu anhum bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di bulan Ramadan yang tidak baginda lakukan pada bulan lain. Pada 10 malam yang terakhir yang tidak baginda lakukan pada malam-malam lain. Riwayat Muslim. Sunnah ke-10, iktikaf, terutama di 10 malam terakhir Ramadan. Dalam satu hadis, Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa beriktikaf pada 10 terakhir Ramadan. Muttafaqun alaih. Sunnah ke-11, tilawah dan tadarus Al-Quran. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum pernah berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling pemurah dengan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pemurah lagi di dalam bulan Ramadan.
apabila didatangi oleh malaikat Jibril. Adalah Jibril bertemu Nabi SAW di setiap malam di bulan Ramadan sehingga pagi dan mengemukakan Al-Quran kepada Nabi SAW. Apabila Nabi SAW bertemu Jibril, baginda SAW menjadi lebih pemurah daripada angin yang bertiup. Muttafaqun alaih. Semoga Ramadan tahun ini kita dapat buat sebanyak sunnah Rasulullah SAW. Amin. Sekian sahaja perkongsian daripada Ana Sarah Nadine. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.